salurannya rasuah. Sekarang ini anda sedang mendengarkan slot SPRM 360 untuk musim yang ke-10, sebuah program yang bakal mengupaskan isu semasa mengenai rasuah. Anda juga boleh dengar kami melalui www.macc.fm dan juga saluran Facebook Live Mac FM. Dan jom kita ramai-ramai share link Facebook Live agar lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan saya pasti anda yang sedang mengikuti kami secara live di Facebook page kami sebenarnya dah nampak ada tetamu pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan tetamu kita pada minggu ini, iaitu Sahibul Samaha Prof. Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis atau lebih dikenali sebagai Dr. Mazhab. Dan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah mengapa agama melaknat perasuah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, Maria apa khabar? Khabar baik. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Seperti mana tajuk pada hari ini kan, Dr. Mazhar. Boleh saya bersama Datuk kongsikan dengan pendengar mengenai rasuah menurut pandangan dari segi agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita kena letak dalam pemikiran kita bahawasanya rasuah bukan sesuatu yang hanya salah di sisi negara dan kenegaraan, tetapi ia adalah sesuatu yang termasuk dalam senarai dosa besar di dalam agama. Agama ni ada dosa-dosa yang disebut sebagai dosa kecil atau saghair, ada yang disebut sebagai dosa besar ataupun major sins. Dosa kecil ni dalam teori agamanya, bahawasanya dalam Islamnya, dia boleh dihapuskan dengan mana kita istighfar, dengan mana kita berwudu, jalan ke masjid. Tapi dosa-dosa besar ni, terutama yang membabitkan antara kita dan orang lain, ini tidak dapat dilangsaikan. Dengan begitu, ia memerlukan satu proses yang lain, iaitu mengembalikan hak kepada yang berhak. Maka rasuah itu ditakrifkan oleh para ulama dengan berbagai-bagai takrif, tapi salah satu takrif yang saya rasa yang mengandungi makna yang lebih jelas, iaitu ia adalah pemberian untuk membenarkan yang salah dan untuk menjadikan yang benar itu salah. Yang dia yang benar tu kan jadi salah, yang salah kan boleh jadi benar. Jadi dia panggil ibtalul haq wa ihqaqul batil, membatalkan yang hak dan menjadikan berhak pula yang batil. Itu adalah pemberian, itu dinamakan dengan rasuah. Yang inilah yang dilaknat oleh Nabi SAW, iaitu la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, riwayat Ibn Majah, riwayat Abu Dawud dan selainnya dengan hadis yang sahih. Ya, itu maksudnya ya. Nabi melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Cukup ringkas dan mudah difahami apa itu maksud rasuah dari segi Islam. Okey, adakah wujud keadaan yang membenarkan perbuatan rasuah itu dilakukan? Rasuah sesuatu yang pertama, rasuah ni asalnya tak boleh lah. Rasuah sebelum nak ada pengecualian yang tidak boleh ditakrifkan sebagai rasuah, iaitu kerana pemberian rasuah tadi, dia yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Itu yang disebut oleh Al-Quran, menyebabkan kita memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Allah menyatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm. Jadi jangan kamu makan harta benda antara kamu dengan cara yang batil. Kamu bagi litudlu biha ilal hukam, kamu bagi pada pemerintah tu. Kita panggil Arab kata daluah. Daluah ni maksudnya kita hulur. Bila kita hulur timba di dalam air tu, itu sebab tu orang kata hulur rasuah ni hulur. Hatta orang kampung berkata hulur sikit, dia dah hulur sikit. Memang that is the correct word, the right word used by Al-Quran. Itu yang Al-Quran gunakan. Jadi orang ini kenapa
litakulu riqan min amwalin nasi bil batil, kamu makan harta sebahagian manusia dengan cara bil itsm, dengan cara yang dosa. Yakni kamu makan harta manusia dengan cara dosa. Tetapi para sarjana menyebut ada benda yang dikecualikan, tapi dikecualikan dengan itu hakikatnya bukan rasuah. Misalnya satu pihak menangkap orang lain dengan cara yang salah. Maksud dia zalim. Dia salah gunakan kuasa, umpamanya dia tangkap orang. Yakni salah guna kuasa. Jadi kita tak ada cara nak melepaskan dia, terpaksa bagi kat dia. Kerana kalau tidak, kita yang jadi mangsa. Jadi dia yang sebenarnya, kita pemberi kerana kita dizalimi. Jadi dalam keadaan hal itu dia yang berdosa. Kita nak mengelakkan kita menjadi mangsa. Jadi kita tak membenarkan yang batil, dan kita tidak jadikan yang salah itu betul. Bahkan kita menjadikan yang betul itu betul, yang salah itu salah. Tapi ini hendaklah be careful lah, jangan seseorang dengan sewenang-wenangnya mentakrif salah dan lalu dia berikan kepada sesiapa. Tapi in case kalau berlaku di suatu tempat, umpamanya kita satu pihak yang menzalimi kita, dia kata kalau awak tak bagi kat saya takkan lepaskan awak, padahal kita tak salah pun. Kalau hal untuk mengelakkan kita diinayai, mereka kata in that context boleh diberikan untuk mengelakkan. Mungkin kita dalam satu tempat, satu negara, orang menyalahkan gunakan kuasa, misalnya tahan kita, tapi berhati-hatilah kalau kita betul-betul bersalah, kita tidak boleh memberi. Maksudnya seseorang itu tidak bersalah, tapi untuk melepaskan dirinya yang tak bersalah. Misalnya, ataupun seorang tu dalam konteks negara yang ada sistem, hal ni susah berlaku. Tetapi bagi keadaan tertentu, di negara-negara yang very corrupted, di mana dia mungkin menahan orang, memenjarakan orang tanpa sebab, tak mau bagi laluan, kita nak jumpa cakap dengan dia tu pun tak boleh. Jadi dia kata awak tak boleh jumpa dia, padahal dari segi rights kita ada hak berjumpa. Dia tak bagi. Jadi kita pun, dia kata kalau nak bagi, awak kena bagi duit kat saya. So in that context, kita tak bersalah, dia menghalang hak kita. Tapi oleh kerana dia berkuasa, kita bagi. Itu tidak dinamakan rasuah konteks itu. Tapi kalau memang undang-undang kita tak boleh jumpa, kita bagi juga, itu rasuah. Itu adalah rasuah. Okey, baiklah. Sangat jelas contoh yang diberikan oleh Dr. Mazhar. Okey, berdasarkan indeks persepsi rasuah ataupun Corruption Perception Index, negara kita sebenarnya yang menduduki kedudukan yang tertinggi, semuanya negara bukan Islam. Contohnya, saya bagi contoh, Denmark di tangga yang pertama, diikuti New Zealand, Finland, Singapura, Sweden, Switzerland dan juga Norway. Negara-negara Islam sebenarnya banyak mendapat kedudukan kurang baik dalam CPI. Contohnya, negara di kedudukan tercorot adalah Sudan, Yaman, Syria, Somalia. Mengapa keadaan ini terjadi sebenarnya? Terima kasih. Kalau ditanya saya akan sebut beberapa faktor. Salah satunya ialah soal urus takbir. Kalau berlakunya urus takbir yang baik, good governance, dan kita dapat tengok walaupun negara-negara Islam macam Malaysia, dia walaupun agak masih lagi jauh daripada tangga 50, 51 begitu kan kita, tetapi kita tahu kita jauh lebih baik daripada negara Arab, kebanyakan negara Arab. Sebab apa? Sebab bukan soal sikap tentang rasuah saja, tetapi soal urus takbir. Apabila negara itu berjalan dengan sistem yang betul dan kemas, ruang itu macam tidak ada. Saya pernah hadiri satu perhimpunan di Antalya di Turki yang dianjurkan oleh pejabat Amerika, berdatuk-datuk bandar seluruh dunia, dan ada lebih kurang hampir 150 orang. Saya salah satu yang dijemput dalam panel itu. Tapi saya dengar berdatuk-datuk bandar daripada Norway ketika itu, dia menceritakan berapa tahun dia duduk, ada pengalaman rasuah yang pernah dia berlaku ialah seseorang menghantar bunga ke pejabat dia. Itu pengalaman rasuah dia yang pertama. Maksudnya seorang datang hantar bunga ke dia. So dia kata ini adalah percubaan rasuah. Padahal bagi bunga je. Itu menunjukkan kenapa, kerana sistem itu kemas. Bila sistem itu kemas, orang bukan soal agama satu hal, tetapi soal bagaimana apabila sistem yang kemas menyebabkan ruang itu tidak ada.
Jadi orang tidak perlu berfikir bagaimana nak ambil bagi rasuah barulah boleh kot dia bernafas. Dia rasa persaingan yang adil, hak yang diberikan, diperuntukkan oleh perlembagaan undang-undang yang mencukupi. Maka dengan itu kita tengok negara-negara Scandinavia country, khususnya mereka adalah negara-negara yang bersih daripada hal-hal yang seperti ini. Itu satu, yakni pelaksanaan undang-undang. Dan orang politik takut dengan rasuah, takut dengan keteguhan dan nekat institusi rasuah sebuah negara itu yang memang tidak mengenal bulu untuk mengambil tindakan. Tidak ada campur tangan. Dia dengar ini adalah masalah good governance yang berlaku dalam sebahagian negara-negara Islam. Apabila ada orang yang boleh, dalam bahasa kampung ni, boleh sailang balik keputusan itu, dia pula kan kata Gusmus penyair di Indonesia itu, negeri amplop, yang boleh bubuh duit di dalam sampul tu boleh membetulkan yang tak betul, boleh mentak betulkan benda yang betul, boleh menghapuskan keputusan yang dibuat, boleh mewujudkan keputusan yang belum dibuat. Itu masalahnya. Jadi apabila hal yang seperti itu berlaku, maka kita dapati itu akan menyebabkan negara orang Islam, walaupun cakap tentang dosa, tentang pahala, tentang syurga, tentang neraka, akhirnya ucapan syurga dan neraka kita hanya tertumpu kepada soal-soal peribadi yang membabitkan soal seorang bermaksiat, dia khalwat, zina, walaupun itu salah, tapi sedangkan kesalahan-kesalahan itu ialah kesalahan yang boleh dimaafkan antara dia dengan Tuhan. Apa yang menjadi isu yang besar yang suka dimaafkan seperti rasuah tidak diangkat, disebabkan apa? Pemerintah juga tidak gemar. Mungkin kalau panggilan TV, dia cakap tentang rumahku, syurgaku, cakap tentang, tapi kalau nak cakap dalam TV, ustaz ke apa, cakap tentang rasuah. Itu menyebabkan senarai penceramah yang boleh digam. Seketika dulu dalam negara kita juga menyebabkan tak berani orang nak sentuh hal-hal seperti ini, kerana dia rasakan rasuah hanya dicakap oleh setengah orang dengan keadaan yang begitu berhati-hati. Dan ini menyebabkan negara-negara orang Islam tidak dapat melangkah lebih baik. Jika kita ada ketelusan, keberanian, sungguhan, nekat, dan golongan-golongan yang terbabit di dalam membangunkan masyarakat juga nekat, tidak bertolak ansur dalam prinsip-prinsip seperti ini, kita akan dapat membangunkan negara kita. Tadi Dr. Mazhar ada sebut berkenaan dengan percubaan bagi rasuah, contohnya bagi bunga pun dah kira orang kata cenderung kepada beri rasuah kan. Macam mana dengan beri hamper? Apa komen Dr. Mazhar sendiri? Ya, budaya memberi hamper. Ini satu perkara kan. Ada orang yang dia dapat pemberian. Pemberian itu di atas dasar peribadi dia. Peribadi ini kerana memang kawan dia, memang kalau dia tak duduk jawatan tu pun dia dapat. Sebab tu Nabi SAW apabila lantik orang pegang jawatan, jadi Nabi tiba-tiba dia datang bawa balik semua kumpulan harta-harta yang tu. Ini dalam kisah Bani Salim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun dibaca dengan Sulaim. Dia kata, hadza li wa hadhihi hadiyatun, hadza lakum wa hadhihi hadiyatun li. Yang ni harta-harta ni kamu punya, yang ni hadiah untuk aku. Nabi marah kerana Nabi lantik orang kerja dia. Nabi kata bahawasanya, hala jalasta fi baiti abika aw ummika hatta ya'tiyaka hadiyatuk. Pilah duduk di rumah mak pak kau. Bahasa tu agak keras. Nabi kata, pergi balik duduk di rumah mak bapak kau, akak tengok hadiah tu dia bagi ke tak. Nabi kata, hadiah dia bagi ke kalau kau duduk di rumah mak bapak? Kalau tidak, kerana jawatan kau yang menyebabkan engkau akan mempengaruhi. Nabi masuk itu kan. Nabi hala jalasta fi baiti abik aw ummika hatta ya'tika hadiyatuka in kunta sadiqan. Kalau benar sangat Nabi cakap bagi balik duduk rumah mak bapak, aku nak tengok hadiah tu dia bagi ke tak. Itu lepas kejadian itu Nabi bangun dan kemudian Nabi berpidato, berkhutbah tentang rasuah. Sehingga Nabi sebut, Nabi ulangi perkataan itu sekali lagi. Sehingga Nabi kata,
fala ya'khudhu ahadukum syai'an minha. Jangan siapa pun jangan ambil apabila diberi hal yang seperti ini, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan dia membawa hal tu. Jadi kita nak tengok dia bagi kepada kita kenapa. Tengok ni dia jumpa. Saya mungkin tepat katakanlah ada orang memang dia diberikan kerana bukan kerana jawatan dia. Kerana dia ni mungkin tok guru, mungkin dia ni cikgu dia dulu. Tengok-tengok, oh cikgu buat apa cikgu sekarang? Cikgu kerja ni no. Tapi selama cari cikgu nak bagi hadiah kenan cikgu mengajar saya sekolah dulu. Itu cerita lain. Tapi kalau dia tengok kita duduk jawatan tu, dia bagi kita. Pasal dia tahu besok bagi lah, isu ini senang nak berurusan dengan dia. Itu artinya dia memberi untuk untuk mendapatkan dorongan untuk mendapatkan sesuatu secara ataupun mengelakkan daripada terjadinya sesuatu. Okey, baiklah. Tadi ada Dr. Mazhar sebutkan sabda Rasulullah mengenai Allah melaknat perasuah kan. Kalau boleh Dr. Mazhar kongsikan apa insiden yang menyebabkan Rasulullah SAW mengungkap hadis tersebut. Hadis tersebut datang tanpa dia menceritakan apa insiden dia, tetapi ia satu ucapan umum yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan Ibnu Majah dan selainnya. Tapi tadi saya sebut satu peristiwa tadi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bagaimana kejadian seorang yang Nabi lantik. Nabi kata, inni astamilu alaikum rijalan, aku lantik tokoh-tokoh pergi atau pegawai-pegawai pergi bekerja. Kemudian bila balik, bawa semua harta kerajaan, bagi tahu kat aku, ini hak kerajaan punya, yang ni dia orang bagi hadiah kat saya. Itu yang Nabi kata, balik duduk rumah mak bapak kau, aku nak tengok betulkah hadiah tu datang. Itu very clear message. In kunta sadiqan, jika engkau orang betul, jika engkau yang benar. Jadi Nabi bangun dan berkhutbah, sehingga Nabi mengungkapkan selagi. Nabi kata soal ini, hatta faja Allah yaumal qiyamah, yamiluhu yaumal qiyamah. Setiap yang kamu bawa, ambil daripada rasuah ni, kamu datang pada hari kiamat kelak, jumpa Allah, kamu bawa dia. Sehingga Nabi kata, kalau lembu, kamu tanggung lembu tu. Kalau kambing, kamu tanggung kambing tu. Kalau BMW, kamu tanggung BMW tu. Seertinya ini pemberian yang ada kaitan dengan kepentingan jawatan yang dia ada. Tapi kita kena bezalah. Kalau anak murid bagi kat cikgu di sekolah, tak bernamakan rasuah, tak ada dorongan apa-apa. Cikgu mengajar dia baik, ujung tahun dia pun bagi kat cikgu dia hadiah. Mak bapak bagi kat cikgu, dan tak ada benda ruang kuasa yang cikgu boleh buat apa kat dia. Keputusan SPM bukan cikgu yang tentukan. Keputusan PSS ini tidak mungkinlah. Itu sebab kita kata, hasta dalam takrifan SPRM pun kita adakan dorongan yang boleh membuat satu dorongan untuk dia bertindak dengan satu benda yang berada di bawah bidang kuasanya. Itu kita kena lihat. Ya. Okey, baiklah, berbalik pada topik kita pada hari ini. Bagaimana Datuk melihat tahap integriti masyarakat Malaysia? Bagaimana kita boleh melatih diri menjadi orang yang berintegriti tinggi? Saya selalu remind myself and remind diri saya dan juga sesiapa yang sudi mendengar, iaitu dosa ni dia ada dua bahagian. Satu dosa yang membabitkan hanya kita dan Allah saja. Bukan dosa tu boleh buat, tapi agama ni luas dada. Dosa, sebab tu ada peruntukan ampun dosa, ambil wudu, ampun dosa, pergi masjid, ampun dosa, solat ke solat, ampun dosa, Jumaat ke Jumaat, ampun dosa, Ramadan ke Ramadan, ampun dosa, umrah ke umrah, ampun dosa, haji, ampun dosa, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, Allah akbar, ampun dosa. Ini dosa-dosa yang membabitkan kita dengan Tuhan. Dosa mata kita, dosa hubungan antara yang membabitkan soal diri dia, terutama soal hubungan peribadi dia, ataupun hatta macam minum arak termasuk dosa besar. Dia kena bertaubat, tapi dia dengan Tuhan. Hatta berjudi, dia dengan Tuhan, dosa besar. Tapi dosa-dosa ini diselesaikan dengan taubat dia dan mohon keampunan dia dengan Tuhan. Dosa satu lagi ialah dosa yang membabitkan dia dengan manusia yang lain. Curi harta benda orang, ambil duit orang, rasuah sehingga menyebabkan orang yang patut dapat tak dapat. Dosa ni tak boleh selesai pergi umrah, lepas ambil rasuah banyak-banyak, kaya 300-400 juta,
Ambil pergi umrah, snap gambar, bubuh Instagram, ataupun buat pengumuman pada rakyat, tahun ni dia pergi umrah. Ia tidak boleh selesai dengan itu. Itu dosa yang Nabi SAW menyuruh seseorang itu minta ampun pada Allah, dan juga memohon kehalal daripada orang yang dia terlibat di dunia ini. Sebab itu saya selalu ingatkan diri saya dan juga sesiapa yang mendengar tentang hadis berhubung dengan seorang lelaki yang mati dalam peperangan Khaybar. Syahid, yakni mati syahid bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati ni berjuang, berperang, mati pula bersama dengan Nabi untuk mempertahankan agama. Jadi akhirnya orang bila tengok orang kata fulan syahid, dia ni mati syahid, ini mati syahid fil jannah, ini mati syahid dalam syurga, ini mati syahid dalam syurga. Tiba pada satu orang syahid fil jannah, mati syahid dalam syurga. Sahabat, kawan-kawan mereka, Nabi kata, kalla ini ra'aitu fin nar. Tak, yang dia ni aku nampak dalam neraka. Sebab apa? Li burdatin ghallaha, disebabkan dia telah mengambil sehelai kain selendang tanpa melalui pembahagian yang betul. Kerana harta rampasan ni bila dapat dibahagikan oleh pemerintah secara betul, dia ambil sehelai kain selendang je. Nabi katakan selendang itu menyalakan diri untuk api neraka untuknya. Kerana selendang syahid besar. Tapi ini kain orang. Betul. Ini harta orang. Ini yang kita kena masukkan kesedaran di kalangan rakyat kita. Orang kita kalau ada kes khalwat umpamanya, kes-kes peribadi, ini jadi topik yang memang sonoklah dia nak gosip. 7 keturunan lah kau tu tak baik lah dia balik kampung. Tapi kalau dia rasuah, dosa itu jauh lebih besar daripada dosa ini. Dosa tadi dia khalwat ke apa, dia kata ya Rabb, ya Tuhan ampunlah aku, Allah mungkin ampun dia. Tapi dosa yang kau ambil ni dengan manusia Tuhan tak ampun. Pun balik kerana dia kaya, semua keluar salam cium tangan dia, dia buat kenduri lagi di masjid, bagi pula buat surau kecil ke apa, padahal duit tu duit rasuah. Semua orang puji dia balik. Sebab kita gagal untuk membezakan dosa-dosa dalam agama. Itulah juga salah sebab negara-negara orang Islam, walaupun nampak masjid ada, semua ada, tak dapat mengangkat soal integriti ni, soal pengurusan, soal amanah, soal ketelusan, kerana kita mempunyai salah tanggapan di dalam pengurusan dosa di antara kita. Okay, baiklah. Maksudnya bila dosa antara manusia tu, kita kena minta maaf sendirilah kan. Kita kena selesaikan dengan manusia itu, kan? Okay, dengan Allah itu kita mohon ampunan dengan Allah. Kita tak disuruh untuk pas kita buat dosa dengan Allah, kita dedah pada manusia. Tapi dosa yang kita buat dengan manusia, kita kena pergi cari tuan dia. Dulu kawan tu meniaga jatuh, patutnya projek tu dia dapat, tiba-tiba dia tak dapat. Rupanya kita bagi rasuah kat atas, hak orang lain dapat kat orang lain. Kita dosa dengan dia. Ya. Okey, baiklah. Berdasarkan statistik SPRM, setiap tahun tangkapan yang tertinggi, ini semua tahulah kan, melibatkan penjawat awam. Perkara ini amat menyedihkan kerana mereka kata memegang amanah rakyat. Nasihat Datuk sendiri, Dr. Mazhar, kepada mereka yang sudah terlibat dengan jenayah rasuah. Mungkin sedikit nasihat. Ya, macam saya sebut tadi lah, jenayah rasuah ni jangan dia fikir, yalah saya dah ambil dah, ada dalam bank bawah 100 juta ni, selesai dengan begitu. Dia mesti mengembalikan harta negara, dia mesti mengembalikan kepada pihak yang berhak. Dia kena memohon kemaafan dan mencari dengan siapakah akibat aktiviti rasuah dia dulu telah menjadi mangsa orang berkenaan. Mungkin dia umpan berapa umpan ni, seramai lagi orang nak dapat tu. Orang buat proposal elok-elok, tak dapat, dia dapat. Jalan ni dia buat pula kerana dengan kualiti dia ada, kadang-kadang babik benda lain pula. Kualiti pula tak bagus. Harta negara, dia kena pulangkan harta-harta negara yang telah menyebabkan kerugian pada pihak negara. Okey, pandangan Dr. Mazhar sendiri mengenai prestasi SPRM. Apa lagi yang SPRM perlu buat untuk membanteras rasuah di negara ini dan membentuk masyarakat yang orang kata berintegriti tinggi?
ia saya rasa antara perkara yang penting di dalam membentuk sikap rakyat ialah teladan yang baik daripada pemimpin. Sebab itu dalam satu kisah, apabila Umar bin Khattab Islam menang di Parsi, dan tentera Islam berpuluh ribu ambil harta-harta rampasan di Parsi itu, bawa pulang ke pusat. Dan harta itu semua diletakkan di hadapan khalifah. Maka Umar bin Khattab bukan kagum dengan harta saja, tapi dia kagum dengan tentera Islam sendiri, yang mana tak ada siapa yang pergi ambil emas ketul ke bubur dalam poket dia, ambil gelang maharaja masukkan. Kata Umar bin Khattab, mereka ni begitu amanah, tentera ni begitu amanah. Tapi saya nak sebut apa yang disebut oleh Ali bin Abi Talib, mengulas apa yang sikap Umar bin Khattab, apa yang Umar bin Khattab kata itu. Kata Ali, afafta fa'afat ra'yatuk walau rata'ta la rata'u. Lebih dalam berbagai-bagai riwayat. Kata dia, oleh kerana engkau itu iffah, engkau sebagai pemimpin itu iffah, yakni engkau tak ambil yang salah, demikianlah rakyatmu. Jika engkau ambil yang salah, maka demikian juga mereka lakukan. Dan ini adalah makna yang besar di dalam kehidupan. Jadi kita SPRM untuk mengukuhkan sistem atau mengukuhkan soal integriti dalam negara kita, pemimpin politik terlebih dahulu hendaklah menjadi pihak yang paling amanah dalam negara ini. Kita malu kadang-kadang dengan barat, kita malu hatta dengan negara jiran kita. Kalau ditengok di sudut indeks rasuah, negara-negara yang bagi saya kadang-kadang mereka tak ada mufti pun, macam tak ada pemula majlis dengan baca Al-Quran pun, tapi lebih telus dalam sudut integriti, disebabkan kerana ada nilai ini. Nilai, walaupun tak sebut tentang agama, tapi nilai sebagai manusia yang hidup bermaruah dalam soal yang seperti ini. Apabila kita di Malaysia ini seketika dahulu, rakyat melihat pada persepsi rakyat, SPRM ni dia punya kuasa dia tu besar, tapi ada orang yang dia tak boleh nak sentuh. Itu menyebabkan kepercayaan rakyat kepada SPRM itu tergugat dan sering dipertikaikan. Walaupun mungkin yang dia tangkap itu benar, tapi oleh kerana tangkap yang ini, tak tangkap yang satu lagi, maka pertikaian itu berlaku. Tapi apabila berlaku perubahan keadaan dan rakyat semakin matang dan desakan supaya soal integriti ini diangkat, nampaknya apabila SPRM melakukan tangkapan-tangkapan pada jurung-jurung besar ini, dan jangan sampai ada yang dikecualikan, maka dengan itu penghormatan rakyat akan lebih besar. Harapan rakyat sebenarnya, ini adalah jantung yang akan, ataupun ini adalah buah pinggang yang akan menapis segala kekotoran yang ada di dalam negara ini. Inilah peranan kita, supaya jangan sampai rakyat, mungkin persepsi politik kadang-kadang kata orang tak kena, padahal memang dari segi ini dia tak kena, tak apalah. Tapi secara umumnya jangan sampai ada orang yang ternyata disebut rasuah, ternyata obvious kekayaan yang tak dapat ditafsirkan oleh akal yang waras, tapi dia berkeliaran begitu senang sekali tanpa disentuh oleh mana-mana. Kalau hal itu berlaku, menyebabkan kewibawaan itu kurang. Tapi saya lihat lately ini rakyat meletakkan harapan kepada SPRM kerana tangkapan-tangkapan dia buat, terutamanya membabitkan soal YNDB dan seumpamanya. Itu dibuat, maka itu menjadi harapan kita. Jangan ada siapa pun, Perdana Menteri kah dia, timbalan Perdana Menteri kah dia, anak-anak menteri kah dia, jangan ada satu orang pun yang bebas dari berada di atas daripada kuasa untuk dia di soal siasat sebelum ditindakan apabila terbukti ataupun apabila adanya petanda-petanda menunjukkan ketidaktelusan ataupun rasuah itu berlaku. Maksudnya yang salah tetap salah. Yang salah kena salah. Memang sebelah mana pun yang salah-salah, kita pun tahu salah. Cuma masalahnya yang besar tu tak boleh disentuh. Mungkin disentuh juga, tapi disentuh dengan banyak. Kadang-kadang bukan di sini saja.
Bukan di sudah SPRM saja, kemudian pergi pada proses yang berikutnya, peguam negara dan seumpamanya. Sebab itu memperkukuhkan institusi seperti SPRM ni kena dicari ruang-ruangnya, sama ada bagaimana kuasa itu nak diberi pada parlimen ataupun nak diberi kepada mana pihak, supaya tidak ada orang politik yang menyatakan aku yang menentukan kedudukan kursi kau. So kau jangan duk tersesat aku boleh tukar kau 24 jam. Kalau itu berlaku, menyebabkan ada pihak yang terlepas, ataupun ada pihak yang rasa dia adalah selamat, dia imun daripada undang-undang. Okey, baiklah. Mungkin kita akan berehat seketika. Kepada anda yang ingin menyalurkan sebarang komen, boleh komen di Facebook page kami. Okey, baiklah, kita sambung selepas ini, tentunya di MyFM My Anti Corruption Channel. MyFM My Anti Corruption Channel. Kepada anda yang baru sahaja bersama kami di Facebook Live, hari ini kita berkenaan dengan SPRM 360 adalah mengapa agama melaknat rasuah, dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Sahibul Samaha Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, atau lebih dikenali sebagai Dr. Maza, iaitu sebagai Mufti Perlis. Dan saya nak kongsikan sedikit komen-komen daripada pendengar kita. Ada iaitu daripada Dian Hanim, katanya Datuk, kalau dah terlanjur terjebak dengan rasuah, macam mana kita nak bersihkan harta yang kita terima tu, harta yang diberi ataupun harta rasuah, nak bersihkan balik macam mana? Terima kasih. Yang pertama, jika sekiranya kita tahu rasuah itu telah menyebabkan ada pihak lain yang hartanya telah dimakan, diambil, maka kita kembalikan kepada pihak berkenaan. Jika dia telah mati, kita kembalikan kepada keluarganya sebagai warisnya. Jika tak ada yang spesifik, harta itu kita letakkan untuk penggunaan awam. Misalnya ada orang nak gunakan harta untuk pengurusan, orang nak buat jalan di kampung ke, orang nak buat rumah anak yatim ke, orang nak buat tempat-tempat awam ke, kita bagi. Jangan bagi kat dia sikit, tinggal kat aku sikit. Kita bagi benda yang bukan hak kita. Kalau dah benda tu dah berlalu dan kita dah tak ada ruang untuk kita buat, dan jadi kita kembalikan. Jika ada ruang yang kerajaan bukakan, biasanya susah disuruh audit, tetapi kadang-kadang ada majlis-majlis agama Islam, mereka buka, dia panggil bara'atu zimmah. Wang-wang yang dianggap tak apa betul ni diletakkan di tempat itu untuk digunakan untuk kepentingan awam balik. Kalau itu salah satu cara untuk kita bersihkan harta-harta yang telah terbabit dengan rasuah, ya. Okey, baiklah. Ada soalan lagi daripada Fakrul Ali, katanya kalau pernah bagi rasuah sebelum ini, macam mana tu Dr. Mazhar? Kalau pernah beri rasuah, apa yang pertama oleh kerana rasuah ni, tadi kita baca hadis la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, Nabi laknat yang memberi dan yang mengambil. Jadi laknat ni, perkataan laknat ni maksud dia ibaan anir rahmah. Bahasa kita sebut laknat, orang Melayu dia kata lahanat, tapi laknat. Laknat ni dijauhi daripada rahmat. Maksudnya orang yang mengambil rasuah tu dijauhi oleh Allah daripada rahmat. Dia kena taubat lah, kerana dia ambil rasuah. Dan kemudian dia memberi rasuah, dia memberi kan, dia kena taubat dan berazam tak akan buat lagi. Kerana cuma dia tak ada apalah, sebab di tangan dia tidak adalah harta. Sedia yang memberi. Berbeza yang menerima, dia juga kena taubat, kena menyelesaikan harta yang diterima. Okey, baiklah. Ada lagi soalan daripada Nur Idayu, katanya jelas si penerima dan pemberi rasuah dilaknat Allah. Bagaimana pula dengan orang tengah seperti yang bersubahat menyediakan dokumen palsu ataupun sebagainya? Ya, orang tengah termasuk di dalam yang dilaknat, kerana sebahagian peneriwayat itu andaikan yang ar-rashi itu adalah antaranya termasuk orang tengah sekali. Jadi dia menanggung dosa kerana dia terbabit dalam perkara yang dilaknat. Kerana sama jugalah kita kalau orang kita serve orang arak, walaupun kita tak minum, kita tolong bagi, itu juga termasuk dalam qaul jumhur. Kalau kepada orang Islam, maka itu termasuk benda diharamkan, termasuk dalam rangkaian yang Nabi laknat kepada orang yang
bukan minum saja tapi menuang arak, membawanya dan seumpamanya. Jadi termasuk orang tengah. Sebab tu kita jangan terlibat aku. Tak apa, kau bukan bagi, kau tolong sampaikan sampul aku je. Itu juga termasuk dalam dosa. Okey, baiklah. Dari Miss Abdul Manaf, katanya ada yang kata makan hasil rasuah ni lagi teruk daripada makan daging khinzir. Betul ke Datuk? Secara teorinya benar. Dua-dua dosa, bukan berarti kalau macam tu boleh makan khinzir ni. Nanti dia buat salah tafsir ni, bukan boleh kira sangat ni. Tapi maksudnya kalau dia makan khinzir, dia berdosa. Berdosa kena dilarang dalam Al-Quran. Tapi dosa itu dia minta ampun dengan Allah. Dia tak makan dah. Tapi dia makan rasuah, dia kena minta ampun pada Allah, kena selesaikan hak orang lain. Dia ada double punya kesalahan. Yang ni, ya Allah, aku dah makan khinzir, mohon ampun. Termasuk macam orang minum arak, mohon ampun pada Allah. Sebab tu ada sahabat Nabi yang minum arak, dan Nabi kata, aku tahu dia sayang Allah dan Rasul. Tapi bila kau ambil rasuah, orang lain terinaya disebabkan tindakan kau. Kau tak selesai, kau, ya Allah ampunkan aku, sedangkan dia masih tak selesai. Sebab tu orang yang minum arak ataupun orang yang khinzir ke, mudah-mudahan umrah mengampunkan dia, Jumaat kepada Jumaat mengampunkan dia. Tapi orang ambil rasuah, lepas tu pergi umrah, belanja orang pula pergi umrah, dia rasa dapat diampunkan. Tak. Kerana awak kena selesaikan dengan orang yang telah awak zalimi disebabkan rasuah awak. Okey, baiklah. Daripada Nur Idayu, pada pandangan peribadi Dr. Mazhar, perlukah didikan mengenai haramnya pelakuan rasuah ini diterapkan dalam silibus di peringkat sekolah? Kita perlu didik dan macam saya sebut tadi, jelaskan kepada orang Islam khususnya tentang pembahagian dosa-dosa ini, supaya dia tahu bahawasanya yang mana yang patut disembunyikan, yang mana yang patut diperkatakan. Orang kita macam saya sebut tadi, kalau isu gosip, dia ni dengan siapa, apa orang ni, letak muka, dulu sekarang nampak kurang sikit lah. Sekarang akhbar pun dah kurang, akhbar bercetak ni. Kalau tidak muka depan yang itulah sukanya, kalau kes-kes tu utama golongan orang. Kena babit dosa peribadi dia. Tetapi benda yang membabitkan dosa yang mengancam negara. Rasuah tu bukan meruntuhkan peribadi, dia meruntuhkan negara. Kerana ada orang terbabit dengan rasuah, satu negara boleh kacau bilau. Kerajaan boleh runtuh. Kadang-kadang kerana berapa banyak dalam dunia ni kerajaan yang suaminya memerintah, kerana sikap isteri jatuh. Bagi pada kisah zaman dulu sampai zaman sekarang hari ni, sebab isu rasuah. Berapa banyak kita tengok di Romania, kita tengok di dalam kes King Louis dan seumpamanya, yang berlaku dalam sejarah manusia. Kita tengok dalam isu dalam negara kita juga sama, sehingga akhirnya terlalu obvious. Kadang-kadang orang tak boleh bayangkan, dengan gaji kau ni, kau nak ada benda-benda ni main mana? Kan, melainkan kau ada mesin cetak duit belakang rumah tu, yang dia boleh keluar duit sendiri kan. Ini benda-benda kita kena sedarkan. Pendidikan agama mesti merangkumi hal-hal ini. Bagi tahu ini dosa besar, supaya orang kita lebih takut pada dosa dengan manusia. Bukan tak takut dengan dosa dengan Allah saja, takut. Tapi ini mesti orang takut. Ini dosa ni kita uruskan Allah, kita tutup keaiban orang, kita jangan buat, kita tutup keaiban diri kita. Yang ni kalau ada rasuah, orang yang buat rasuah mesti dibawa ke mahkamah, mesti dinyatakan kerana ia mengancam keselamatan negara kita. Dan Tok Wawa Zombie, Tok adalah mufti pujaan hatiku. Orang Perlis ni awal lagi tunggu Dr. Mazhar on air katanya. Dan lagi soalan daripada pegawai kita katanya, maafkan saya, ini soalan daripada pendengar kita, katanya yang bernama Auni, agamawan pun ada yang terlibat rasuah, bukan sahaja agamawan Islam tetapi ahli agama bagi agama-agama lain. Apa komen Datuk? Ya, ini juga berlaku di dalam sejarah agama ini. Kerana liyakulu amwalan nas bil batil, kata Quran.
Mereka makan harta benda anak orang ramai dengan cara yang batil supaya mereka mengada-adakan perkara-perkara yang tiada dalam agama. Untuk mereka mendapat habuan daripadanya. Dulu banyak, bukan saya pergi dalam semua agama lah. Macam-macam bila bersejarah agama dan melawat berbagai-bagai tempat agama. Banyak golongan agama ni create benda-benda yang dulu kalau kita baca sejarah penentangan antara Protestan dan Katolik dalam sejarah awal pertembungan yang membabitkan founder kepada Protestan, membabitkan soal risalah-risalah ataupun pengampunan dosa yang ditawarkan oleh golongan agama. Dengan bayar duit diampunkan dosa, dibayar duit kepada golongan agama untuk buat amalan tertentu, diampunkan dosa orang yang telah mati. Ini telah menyebabkan berlaku pertembungan yang dahsyat sehingga menggugurkan kuasa golongan Vatikan terhadap sebahagian negara-negara Europe, memecahkan gereja-gereja di Europe. Martin Luther, the founder of Protestant Church, dia telah menyebabkan isunya, salah satunya isu golongan di Katolik itu bila nak cari duit, terutama apabila nak buat bangunan Saint Peter, mereka kata siapa yang nak ampunkan dosa mak bapak dia, bayar duit kepada golongan agama. Dia keluar surat ampun. So itu salah satu. Sebab tu dia kata benar yang dia kata. Dalam Islam pun ada juga. Kadang-kadang main bulan Ramadan apa semua, bayar duit kat orang tertentu, nanti mak bapak kita diampunkan dosa. Itu pun dia rasa bahawa seolah-olah dia yang jaga pintu pagar syurga, jadi bayar duit ke dia. Sedangkan ini adalah urusan antara seorang dengan Allah SWT. Okey, baiklah. Rasuah dalam kalangan ahli politik untuk mendapatkan kuasa. Komen Dr. Mazhar. Ya, kita nak tengoklah dosa, macam mana proses itu dibuat. Ada orang tanya kita kan, kalau nak dapatkan kuasa, saya nak dapatkan kuasa itu dia menggunakan harta dia. Saya bila cakap hal ini, saya rasa kita kena ada kena fahami satu sudut secara lebih meluas. Soal rasuah ahli politik ini tidak dapat diselesaikan selagi kita tidak memberikan pendidikan yang betul kepada rakyat kita berhubung dengan peranan dan tugasan orang politik. Saya buat contoh-contoh. Orang akan kata, siapakah wakil rakyat yang bagus? Wakil rakyat yang bagus pada tafsiran sebahagian orang kampung yang balik kampung, selalu belanja orang kampung, kenduri datang bagi duit banyak, kemudian anak nak pergi sekolah dia bagi duit, kemudian anak nak masuk universiti dia bagi duit, kita sakit di hospital dia datang bawa duit, dia salam dengan kita bagi duit, dia masuk dalam kedai dia belanja. Itulah ahli politik yang bagus, dia kata. Sedangkan itu bukan tugas wakil rakyat. Tugas wakil rakyat ialah menentukan, sampai di parlimen dia menentukan, mengundi tentang masalah pembentukan undang-undang dan seumpamanya, dan membawa kemajuan ke tempatnya. Apabila kita jadikan itu tanda ahli parlimen yang bagus, ataupun apa berlaku? Ahli parlimen perlu duit banyak, gaji dia tak cukup. Ni nak belanja ni, kalau satu dalam musim kenduri, dalam parlimen ada 200 kenduri, satu kenduri dia bagi RM100, RM50, sikit sangat. Kalau 200 kenduri, berapa puluh ribu dia nak kena keluar, 20 ribu dia nak kena keluar. Habis gaji dia. Dia tak kira lagi urusan yang lain. Tapi kita keep asking the same thing daripada ahli-ahli parlimen. Maka ahli parlimen terpaksa fikir, kat mana projek ada supaya bagi kat aku sama. So lama-lama dia tahu, untuk memastikan saya menang, saya mesti kena ada banyak duit. Maka kita banyak ahli-ahli parlimen yang, bukanlah semua kan, kita tengok otaknya tak setara mana pun. Lebih kurang awam aja. Cakap di parlimen pun, idea pun tak bernas. Tapi dia terus dapat menjadi ahli parlimen yang menang. Sebab dia duit banyak. Ini, dan akhirnya daripada benda ni diperkatakan trend. Mana-mana ahli parti politik baru fikir, kita tengok trend mereka tetap nak cari duit banyak, YB nak kena kaya supaya orang boleh sokong. Walaupun dulu masa dia sebelum menang, berkamil lah dia cakap, rasuah lah, jangan politik wang lah. Dia naik ke atas,
dia tidak jauh daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum daripadanya. Kerana saya tahu mungkin kehendak dirinya bukan demikian, tetapi market demand, tuntutan pasaran demikian. Sebab itu satu reform yang lebih meluas mesti dilakukan, iaitu kita mesti menuntut kerajaan dengan institusi menyedarkan kempen. Macam kita akan bahaya COVID ni, semua kena sedar, jangan minta duit kat wakil rakyat. Itu bukan, kalau wakil rakyat bagi duit tu salah. Dia kena bagi duit melalui sistem dia supaya tak berlaku rasuah. Ya, dia datang pada wakil rakyat, anak saya nak pergi sekolah, tak ada duit, wakil rakyat kita bagi peruntukan untuk dia sign, dia pergi ambil pada satu institusi sokongan daripada wakil rakyat. Dengan itu maka ada sistem, ada auditing yang betul. Jika tidak, kita akan terusan isu rasuah. Itu tak kira lagi yang besar-besar lah. Rasuah nak dapat ni, bagi kat bini, tu nanti bagi kat bini menteri, bini Perdana Menteri, macam-macam lagi cerita kita dalam Malaysia ni. Akhirnya benda tu akan menyebabkan kita tidak boleh menghalang rasuah di peringkat yang lebih atas. Hanya kita tangkap pegawai-pegawai kerajaan dan semua. Bukan kata kita justifykan pegawai kerajaan yang rasuah, tapi akhirnya kita bebaskan pembuat dasar yang berada di parlimen, kita kemudian membiarkan mereka yang bekerja di jabatan-jabatan kerajaan. Okay, Dr. Mazhar, kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Apa komen Dr. Mazhar sendiri? Ada ibu bapa yang memberi, contohnya ketika puasa, kalau puasa penuh hari ni, ibu bagi RM10. Apa komen? Adakah itu adalah salah satu bentuk rasuah? Itu tidak rasuah. Rasuah kita akan mendorong untuk menghapuskan satu yang benar ataupun membenarkan sesuatu yang salah. Adapun pemberian hadiah yang boleh menyebabkan menggalakkan sesuatu yang baik, dia bukan rasuah. Tidak termasuk di dalam tarif rasuah itu. Itu kita kena clear. Kadang-kadang kita dalam hidup ni kita jadi pegawai kerajaan. Dalam masa yang sama kita juga mungkin imam di kampung. Jadi kalau orang mari rumah Tok Imam malam-malam, dia bagi kat Tok Imam buah durian ke, dia bagi buah rambutan Tok Imam, itu tak kata dia rasuah pasal dia pegawai kerajaan. Sebab Tok Imam tu kalau dia bagi durian 20 biji pun semayang subuh 2 rakaat juga, dia tak boleh buat 3. Jadi kalau melainkan dia kata Tok Imam ni saya bagi durian ni supaya sembahyang subuh jangan baca panjang-panjang sangat, itu boleh lah. Dia kata hal itu tidak berlaku lah. Misalnya watak juga mana-mana agama lah, termasuk orang Islam dan seumpamanya. Kadang-kadang dia satu sudut dia mungkin ada jawatan. Di sekolah dia cikgu agama, di luar tu dia guru duk mengajar di masjid. Bila mengajar di masjid ni adalah followers dia, anak murid yang sayang dia. Kalau beli ikan, masak lebih ke apa, pergilah hantar sama ustaz. Tak ada elemen apa, tak ada blok yang ustaz tu boleh bagi. Walaupun dia ada jawatan dalam kerajaan, jawatan tu pun tak ada kaitan dengan pemberian tu pada dia. Itu tak dikategorikan sebagai rasuah. Jadi hadiah habis semua tak dikategorikan sebagai rasuah dalam konteks yang mana pemberian tu apa pun tak menjejaskan sistem yang ada. Itu yang kita mesti faham. Tengok konteks apa dia diberikan. Okey, lagi satu soalan daripada pendengar kita. Katanya mengapa masyarakat masih pandang ringan kepada rasuah? Contohnya tak kisah untuk sokong pemimpin yang pernah terlibat dengan rasuah dan juga penyelewengan. Ya, pertama ialah soal fatigue. Ini saya ingat walaupun ini beransur pergi dengan kemunculan generasi baru ni yang lebih peka kepada perkembangan. Tapi ada orang memang fanatik, dia hanya melihat lambang partinya. Dia tak pernah kira dah orang tu apa. Ataupun dia suka satu pemimpin tu, dia tak boleh terima kalau orang lain buat, dia akan kata rasuah. Tapi kalau pemimpin dia buat, dia justifykan perbuatan tu. Dia akan berikan tafsiran yang baru, bahawa ini bukan rasuah umpamanya. Ini salah satunya kena fanatik. Dan salah satunya kerana mungkin dia juga mendapat habuan lah. Dan kadang-kala juga kerana dia tak ada pilihan. Satu lagi calon mungkin dia tengok teruk, yang ni pun teruk, dua-dua ada rasuah, yang ni rasuah, ini pun rasuah. Jadi kadang-kadang dia terpaksa tengok sudut lain lah. Ada berlaku juga. Itu kesalahan kita jugalah, kerana kita tak letakkan calon yang lebih baik. Kadang-kadang kerana kita dah sistem parti, 2 parti bertanding, kita tak letak satu lagi calon yang mungkin pilihan yang lebih baik. Okey, sedikit pesanan integriti Dr. Mazhar kepada semua pendengar kita yang sedang bersama dengan kita sekarang. Saya ulangi apa yang saya buat tadi. Kita boleh
melesaikan ataupun menghapuskan mudah-mudahan dosa kita dengan Tuhan. Betul. Jika ia hanya antara kita dengan Allah. Tapi integriti yang membabitkan soal kita dan orang lain, yang akan ada pihak yang dizalimi, itu tidak dapat diselesaikan dengan hanya beristighfar, tetapi diselesaikan dengan kita mesti memohon kemaafan kepadanya. Dan ia adalah senarai daripada dosa-dosa besar, kerana ia telah menzalimi orang lain. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada saya bersama Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Perlis kerana meluangkan untuk temu bual kita pada hari ini. Dan untuk makluman, Solat SPRM 360 akan bersiaran sebanyak 13 episod setiap hari Khamis jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama di MyFM My Anti Corruption Channel. Assalamualaikum dan salam perangi rasa. Terima kasih.